Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah, pagi ini jam 10.40 pagi seperti yang kita rancangkan, walaupun kelewatan 10 minit daripada jadual asal, kita tetap bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita peluang, Allah melapangkan dada kita, memberikan kita petunjuk, Allah membimbing kita untuk kita berada dalam majlis ilmu yang mana kita akan membicarakan tentang Al-Quranul Karim. Kita berada pada bulan Al-Quran, Syahrul Quran, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga pengisian ini dapat menambahkan kefahaman kita berkenaan dengan ayat-ayat yang kita baca. InsyaAllah pagi ini kita akan masuk kepada juzuk yang ke-26, ya, juzuk yang ke-26, bahagian yang pertama. Maknanya esok insyaAllah Ahad kita akan masuk kepada bahagian yang kedua bagi melengkapkan bahagian yang pertama. Okay, juzuk yang ke-25. Nota saya akan berikan pada keesokan hari kerana belum lagi dapat dilengkapkan keseluruhannya. Dan juga pagi ini kita ubah pendekatan, yang mana sebelum ini pendekatan kita mengetahui tentang segmen ayat. Bahagian pertama pagi ini saya akan menyentuh tentang nama surah dan juga penekanan kepada maqsad surah, kepada tujuan surah. Bahagian yang kedua nanti Ahad pagi insya-Allah kita akan melalui pengulangan segmen ayat bagi kesemua surah yang berada di dalam juzuk yang ke-25. Okay, maknanya pagi ni kita ringkas sahaja untuk bahagian yang pertama. InsyaAllah kita akan sempurnakan pada bahagian yang kedua. Okay, izinkan saya memaparkan maklumat ringkas bagi juzuk yang ke-26. Baik. Juzuk yang ke-26 ini seperti yang kita sedia maklum mengandungi lebih kurang ada 6 surah kesemuanya yang berada pada juzuk yang ke-25. Okey, bermula daripada surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf iaitu surah yang ke-49. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Ahqaf yang mengandungi 35 ayat. Bermula muka surat nombor 502 sehingga muka surat 506 bagi surah Al-Ahqaf. Manakala surah yang kedua adalah surah Muhammad, 38 ayat, yang mana surah Al-Muhammad ini boleh ditemukan pada muka surat 507 sehinggalah muka surat 510. Manakala 29 ayat suratul Fatah bermula muka surat 511
sehinggalah muka surat 515. Kemudian kita akan menemukan surah yang ke-49, iaitu surah Al-Hujurat, berada pada halaman 511 sehingga muka surat 517, 18 ayat. Kemudian 45 ayat kesemua sekali bagi surah Qaf boleh ditemukan pada muka surat 518 sehingga muka surat 520, manakala separuh ayat separuh surah Az-Zariyat, okey, separuh surah Az-Zariyat yang membawa maksud 30 ayat dari 60 ayat surah Az-Zariyat berada pada juzuk yang ke-26. Ini bermakna ada 5 surah, kesemua ayatnya berada pada juzuk yang ke-26, melainkan surah Az-Zariyat, separuh daripadanya berada pada juzuk yang ke-26 dan separuh lagi berada pada juzuk yang ke-27. Baik. Kita mulakan dengan surah Al-Ahqaf. Jadi kalau ada Quran terjemahan, dah boleh buka dah awal-awal seperti mana yang saya sebutkan tadi pada nombor muka surat yang telah pun dibacakan. Okay. Kita lihat surah Al-Ahqaf. Okey. Pagi ni kita tak bincangkan tentang 35 ayat surah Al-Ahqaf ni boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan ayat. Ini kita akan sentuh kesemuanya pada hari yang berikutnya, hari Ahad. Jadi hari ini kita akan terus pergi kepada membincangkan tentang menjelaskan tentang nama surah itu dan tujuan surah. Ini di antara yang penting untuk diketahui. Lepas tu nanti baru kita lihat kepada segmen ayat dia. Okay. Surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf merupakan di antara surah Makkiyah. Selepas surah Ahqaf, Muhammad, Al-Fatah, Hujurat adalah surah Madaniyah. Qaf dan Zariyat juga adalah surah Madaniyah. Maknanya 6 surah ini 3 Makkiyah dan 3 Madaniyah. Seringkali kita ingatkan untuk memahami ayat-ayat di dalam sesuatu surah, kena dapatkan dahulu kategori surah yang kita nak rujuk itu sama ada dia itu Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey. Apabila dia surah Makkiyah, surah-surah itu akan memberikan tumpuan kepada membetulkan kepercayaan, iaitu tentang membetulkan mana-mana pegangan yang salah. Kalau ada kesyirikan, surah-surah itu akan betulkan, akan kukuhkan. Boleh kita katakan surah Makkiyah surah yang membentuk kepercayaan, iaitu iman kepada Allah, membentuk kepercayaan yang sahih tentang kerasulan, begitu juga tentang hari akhirat. Dia berbeza dengan pendekatan surah Madaniyah seperti surah Muhammad, Fatah dan Hujurat. Okey. Kalau kita tengok susunan juzuk yang ke-26 ni, dia sebenarnya berkaitan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jelas sekali berkaitan dengan Rasulullah surah Muhammad tu. Tapi surah Muhammad ni
dia ada kaitan perbincangan tentang Al-Ahqaf. Nanti kita akan lihat kat mana perkaitan dia. Begitu juga dengan suratul Fatah. Suratul Fatah memang berkait rapat dengan Nabi SAW. Nanti kita akan lebih jelas apabila kita melihat kepada tujuan suratul Fatah. Lepas tu surah Hujurat pun berkait rapat dengan kisah Nabi SAW. Sebab tu turunnya surah Hujurat ini ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Maknanya surah ke-47, 48, 49 dia berkait rapat dengan Nabi SAW. Okey, manakala surah Qaf dia ada kaitan dengan apa yang Nabi sampaikan kepada umatnya, maklumat tu ada dekat Qaf. Begitu juga dengan surah Al-Dhariyat. Baik, mari kita lihat surah Al-Ahqaf. Okey. Surah Al-Ahqaf ni, kalau ibu-ibu, tuan-tuan ada Quran, apa makna Al-Ahqaf? Siapa boleh kongsikan? Apa makna Al-Ahqaf? Bukti-bukti pasir. Apa? Butir? Apa ibu? Bukit pasir. Bukit Pasir. berpasir. Okey. Bukit-bukit berpasir. Betul. Bukit-bukit tu dia berpasir. Okey. Siapa boleh kongsikan bukit-bukit berpasir ni dia adalah satu lokasi. Okey, dia adalah tempat yang tempat tu dia berbentuk bukit-bukit, dia berpasir. Siapa boleh jelaskan? Al-Ahqaf ni sebenarnya berkaitan dengan tempat tinggal kaum apa? Al-Ahqaf. Siapa kaum yang dia menduduki Al-Ahqaf? Saya tengok dekat ruangan chat ni. Okey, Puan Nurul sebut adalah kaum Ad. Okey, benar. Jazakillahu khairan. Okey, catat. Bukit-bukit pasir tadi itu, Al-Ahqaf ni, sebenarnya ia adalah menjadi tempat tinggal kaum Ad. Tempat tinggal kaum Ad. Okey, kaum Ad, kaum kepada Rasul siapa? Siapa nama Rasul bagi kaum Ad? Ingat tak? Tak ingat? Ceteka. Pagi ni saya akan banyak bersoal jawab. Nak bagi Nabi sedekah. Saleh ke Ustaz atau Nabi Hud? Nabi apa? Okey, jawapannya adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Okey. Masih ingat lagi tak? Juzuk yang keberapa kita ada ulas tentang Nabi Hud? Ada satu surah tu tentang Nabi Hud. Surah apa? Cerita. Ceteka. Surah Hud lah Ustaz. Benar, jazakillah ahsanti. Surah Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12. Okey, betul. Okey, ini bermakna dua kali. Maksudnya ada dua surah tentang Nabi Hud dan kaumnya Ad. Sebab surah Hud juzuk yang ke-12 dulu kita pernah belajar tentang Nabi Hud dekat surah Hud. Ada cerita tentang kaum Ad. Tapi dekat surah Ahqaf ni pula Allah mengembalikan memori kita apa yang kita pernah ingat dekat surah Hud. Tetapi dekat surah Al-Ahqaf ia lebih kepada menceritakan tempat yang didiami oleh kaum Ad. Kalau surah Hud ia lebih merujuk
Kepada apa? Kepada, ingat balik tujuan surah Hud. Apa tu penting sangat tujuan surah Hud. Ingat. Okey, tak apa. Surah Hud walaupun ada kaitan tentang kaum Ad, tetapi surah Hud surah yang memberikan kita pelajaran bagaimana cekalnya, beraninya Nabi Allah Hud. Fokusnya pada, Motivasi untuk pendakwah Ustaz. ya, ada kaitan dengan tema pendakwah berkaitan dengan Nabi Hud. Tentang dakwah dia tu. Tapi kali ini dekat surah Al-Ahqaf, ia lebih merujuk kepada tempat tinggal kaum Ad yang Allah telah musnahkan. Dia ada kaitan dengan surah Hud. Okey. Persoalannya adalah, mengapa sampai perlu dua surah Allah nak cerita tentang kaum Ad ni? Dia ada banyaklah surah-surah ni juga tentang kaum Ad ni, tapi yang berkaitan rapat dengan mereka ni dua surah, Hud dan juga Al-Ahqaf. Siapa agak-agaknya boleh berkongsikan maklumat tu? Kan mesti ada sebab kan, kenapa sampai kaum Ad ni perlu diletakkan dua surah yang khas berkaitan dengan mereka dan Nabi mereka. Ingat tak? Tahu tak kenapa? Okey. Kita sedia maklum ya, dalam banyak-banyak umat yang gagah perkasa adalah kaum Ad. Ya, adalah kaum Ad. Kalau umat yang dia mempunyai ramai ketenteraan, dia merujuk kepada Firaun. Tapi kalau umat yang kaya dia merujuk kepada kaum apa? Selalu kita jumpa. Kaum apa? Kaum Thamud. Tentang kaum Samud. Okay. Tapi kaum Ad ni dijadikan sebagai kajian kes untuk memberi ancaman kepada penduduk Mekah. Sebab jika dibandingkan kaum Ad dengan fizikal orang Arab musyrikin ni jauh beza. Dari sudut kekuatan, keperkasaannya jauh beza. Okey. Jadi surah Al-Ahqaf adalah surah dia berkaitan dengan lokasi kaum Ad itu. Sebab itu kalau nak dapatkan saya masuk sikitlah segmen ayat dia tu. Kalau nak tahu cerita tentang penyebutan Al-Ahqaf, kena rujuk bermula ayat nombor 21. Kena rujuk bermula ayat nombor 21 surah Al-Ahqaf. Dekat situ akan jumpa penyebutan Al-Ahqaf sehinggalah pada ayat yang ke-25. Jadi kalau kita baca bermula ayat 21 sampai 25 surah Al-Ahqaf tu, kita akan menemukan bagaimana sombongnya kaum Ad ini, walaupun tempat tinggal mereka ini adalah kawasan lokasi yang kita kata strategik, kawasan yang berbukit-bukit kan. Tapi siapa ingat dengan azab bagaimanakah Allah menghapuskan kaum Ad ni? Dengan azab apa? Kita ada Dengan sebutkan. kalau tak silap itu angin ya Ustaz. Karena saya baru ikut ni lah juzuk yang ke-25. Ya, benar. Kalau kita rujuk dekat ayat nombor 24, kita akan menemukan Allah menghantar angin yang membawa azab yang sangat pedih. Allah hantar angin walaupun kawasan tu berbukit-bukit. Kalau kita kata kalau ada bukit, bolehlah elak angin kan? Sebab bukit tu tegak. Dia tak macam bangunan kan? Lagi kuat bukit tu. Berbatu-batu, tetapi Allah ni kalau dia hantar azab,
Lepas tu dekat orang yang gagah perkasa pula tu. Kan? Dengan angin je. Habis mereka Allah musnahkan. Dan akhirnya jadi apa dekat mereka? Tinggal kesan-kesan tempat tinggal mereka saja. Jadi apabila kita baca surah Al-Ahqaf, dekat nama surah itu, kita dapat gambaran awal Allah menakut-nakutkan kita tentang ada satu lokasi, penduduk dia dulu degil, keras kepala, lawan, cabar, pelikih-likihkan Nabi mereka, Rasul mereka Hud. Maka tengok apa yang jadi kepada mereka. Dah tak ada apa dah. Cuma tinggal kesan tempat tinggal mereka sahaja. Kalau masih ingat lagi, kita pernah sebut dulu bahawa Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, yang Nabi ni kalau Nabi lihat ada awan datang ataupun angin, Nabi berubah mukanya menjadi sedih Nabi. Sehingga kan Aisyah tegur Nabi, sepatutnya kalau lihat ada awan, ada angin, sepatutnya orang bergembira. Sebab apa? Sebab awan-awan yang ada tu menunjukkan akan turunnya hujan. Tapi Nabi menjadi sedih. Sebab apa? Sebab Nabi takut dalam awan itu, pada angin itu, bukan angin yang membawa rahmat, tetapi angin yang membawa azab, seperti mana yang kaum Ad telah Allah musnahkan dengan angin. Jadi kesimpulan dia daripada surah Al-Ahqaf ini, maka para ulama mengatakan surah Al-Ahqaf ni sebenarnya adalah surah apa tahu? Surah yang nak memberitahu kepada orang-orang Arab musyrikin. Mereka ni kena terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah yang Allah utus kepada mereka, yang Rasul ini mengajak mereka mentauhidkan Allah. Maknanya apabila kita masuk surah Al-Ahqaf, surah yang Allah mengajak kita supaya menerima apa sahaja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap. Nabi ajak supaya mentauhidkan Allah, kena tauhidkan Allah. Ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau tak nak mentauhidkan Allah, tak nak mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diancam dengan apa? Dengan azab yang pernah Allah hantar kepada satu kaum yang dia mendiami Al-Ahqaf, bukit-bukit yang berpasir. Itulah sebenarnya surah Al-Ahqaf. Okey, maknanya tema bagi surah Al-Ahqaf ni kita nak ingat apa? Terima Rasul, tauhidkan Allah. Itu je kita nak boleh ingat dekat surah Al-Ahqaf. Apa kaitan dengan nama lokasi Al-Ahqaf? Dia punya nama surah tu menjadi kayu pengukur kepada kaum yang pernah Allah musnahkan disebabkan mereka tak nak terima apa yang Nabi Hud itu katakan. Kalau penduduk Mekah itu tak nak terima macam kaum Ad, mereka boleh mendapat azab. Allah menghantar angin yang boleh membinasakan mereka. Walaupun kita tahu kawasan Mekah ni juga sebenarnya kawasan yang ada gunung ganang. Kan? Tapi Allah Ta'ala boleh azab mereka. Itulah tujuan bagi surah Al-Ahqaf. Okey, jelas. Kalau nak nampak lebih jelas lagi nanti kita belajar segmen ayat, insya-Allah kita akan lebih nampak lagi bagaimana pembukaan Al-Ahqaf, ada berapa pecahan surah-surah ayat-ayatnya dan juga kepada penutupan. Baik, selesai surah Al-Ahqaf ya. Okey.
Kita terus pergi kepada surah Muhammad. Kita masuk kepada surah Muhammad. Okey, surah apa? Surah Muhammad. Okey. Sebut Muhammad, semua orang tahu maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada kaitan tak dengan surah Al-Ahqaf tadi? Ingat balik tujuan surah tadi. Ada Okey. Ustaz tentang Rasul. Terima Rasul, tauhidkan Allah tu. Ya, ada kaitan. Jadi apabila masuk dalam surah Muhammad ni, seolah-olah surah Muhammad ini dia memperincikan tentang apa? Memperincikan tentang Muhammad itu siapa? Macam mana kedudukan apa yang Nabi sampaikan. Jadi surah Muhammad ni surah yang mengangkat lagi tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi ni dia manusia biasa, tetapi dia ada pangkat Rasul. Jadi kalau dia pangkat Rasul, dia adalah utusan Allah. Jadi apa sahaja yang Nabi nak sampaikan, maka kena diambil, kena apa? Kena diambil berat. Okey. Jadi surah Muhammad ni, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, saya sebut tadi dia surah apa? Dia adalah surah Madaniyah. Okey. Kalau dia surah Madaniyah, surah itu mesti ada menyebutkan tentang apa? Hukum, hakam. Dan mudah nak ingat, surah Muhammad ini juga adalah surah yang hukum hakamnya di mana tahu? Hukum hakamnya di mana adalah tentang mengikuti suruhan yang datangnya dari Nabi SAW yang ada kaitan dengan al-qital, iaitu peperangan. Okey. Surah Muhammad ni tuan-tuan, kalau kita terus membuat kesimpulan dia, disimpulkan surah Muhammad ni sebenarnya surah yang Allah nak menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, kepada semua, wajibnya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, wajibnya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah je ingat. Surah Muhammad tentang Nabi Muhammad. Okey, kenapa dengan Nabi Muhammad? Wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Maknanya surah Muhammad ni temanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut beriman, makna apa iman tu? Kalau sebut iman, dia mesti dikaitkan dengan at-tasdiq, iaitu membenarkan apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut beriman, maka kena mengikuti apa saja arahan yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya beriman. Okey. Kalau ada yang tak nak menerima, tak nak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, kalau ada mana-mana pihak yang tidak mahu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan berhadapan dari sudut apa? Ada kesan pada amal. Besarnya kedudukan Nabi ni tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, dia ada kaitan dengan amal kita. Kenapa
apa dengan amal kita ni? Dia ada kaitan dengan amal-amal kita yang Allah Ta'ala hapuskan. Allah Ta'ala boleh hapuskan segala amal kebaikan yang kita pernah buat di muka bumi ni, baik macam mana sekalipun, pemurah macam mana sekalipun, integriti macam mana sekalipun, amanah macam mana sekalipun, kalau dia tidak mahu mengaku kerasulan Nabi Muhammad, tidak mengikuti arahan Nabi Muhammad, amal-amal yang dibuat itu Allah hapuskan. Walaupun ada orang kafir, dia baik hati, lebih pemurah daripada orang beriman, dia tidak akan diambil kira amalan itu di akhirat. Sebab apa? Sebab dia tidak mahu mengakui bahawa Nabi SAW itu adalah Rasul yang Allah utuskan. Oleh sebab itulah apabila kita baca surah Muhammad, kita akan jumpa pengulangan sebanyak 9 kali diulang tentang kalimah amal, amal, amal. Kita akan jumpa sebanyak 9 kali Allah sebut tentang amal, amal. Amal-amal ni dia merujuk kepada dua lah. Amal-amal orang-orang kafir, amal-amal orang-orang beriman. Tapi dikaitan dengan amal. Surah yang paling banyak sebut tentang perkataan amal. Mengapa tak diulang surah tentang amal ni dekat surah lain, diletakkan surah lain? Ini menunjukkan amal ada kaitan dengan Rasulullah. Besar kedudukan Rasulullah tu. Jadi 9 kali tu di mana? Dia duduk pada ayat nombor 1, 4, 8, 9, 28, 30, 32, 33 dan juga 36. Okay, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Cuba cari nanti dekat Al-Quran. Cuba tak perkataan amal, amal, amal. Okey, kenapa dengan amal-amal ni? Kenapa dengan Nabi SAW dia ada kaitan dengan ini? Penghapusan amal. Kita akan jumpa dalam surah Muhammad diulang perkataan habita, iaitu hapus. Dihapus, telah terhapus, telah terhapus, telah terhapus 3 kali. Ayat 9, ayat 28, ayat nombor 32. Cuba buka Al-Quran, tandakan, cari. Di mana ada menyebut tentang penghapusan amal. Okey. Kalau dah cari, maka dapatlah kita membuat kesimpulan surah ini surah yang mengajak kita kepada apa? Kena terima apa sahaja yang telah Nabi sampaikan. Jangan tolak. Okey, kenapa? Kerana kita akan diancam dari sudut segala amal-amal yang kita buat akan dihapuskan, tak diambil kira oleh Allah nanti di hari akhirat. Amal-amal yang kita buat ini dia takkan dapat tolong kita nanti di alam kubur dan juga di hari akhirat. Kenapa? Kerana kita berpaling, kita menolak Nabi itu, tak nak terima apa dia sampaikan, memperikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diancam seperti mana tujuan surah yang telah pun kita sebutkan. Selesai surah Muhammad. Okey. Kita teruskan kepada surah Al-Fatah. Okey, boleh ikut ya. Itu surah Muhammad ni. Nanti bahagian 2, besok baru kita akan sebutkan segmen-segmen ayat dia. Okey. Kita pergi kepada surah kemenangan, iaitu suratul Fatah.
Okey, surah Al-Fatah. Okey. Suratul Fatah, apa berkaitan dengan surah Muhammad? Apa berkaitan dengan surah Al-Ahqaf? Saya rasa Kalau tuan-tuan ikut boleh gabung. kalau ikut Okey. Rasulullah dan taat kepada Allah tu, oh, dia adalah orang yang berjaya lah. Dia yang dapat kemenangan. Okey. Daripada nama surah Al-Fatah itu sudah memberikan kita gambaran awal. Fatah itu apa? Kemenangan. Okey, kita kena ingat kemenangan ni boleh dapat dilihat semasa di dunia dan ia juga akan dapat dilihat di hari akhirat. Okey, jadi kalau kita nak menang, Islam ni nak menang mengatasi agama-agama yang lain, jawapannya ada pada bagaimana tahap keimanan kita, kepercayaan kita, pegangan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada banyak contoh kemenangan. Nanti kita akan sebut kepada pada segmen kumpulan-kumpulan ayatnya, tapi kesimpulan dia yang boleh kita dapat untuk dijadikan sebagai tujuan bagi suratul Fatah. Surah Al-Fatah ini surah yang Allah menerangkan apa kebaikan, apa faedahnya jika kita beriman dan mempercayai Allah dan Rasulnya. Itulah sebenarnya suratul Fatah. Mudahnya kita belajar, mudahnya kita faham. Okey, apa berkaitan dengan Al-Ahqaf? Siapa boleh buat berkaitan Al-Ahqaf dengan suratul Fatah? Ada berkaitan kan? Al-Ahqaf tu tadi tu yang Menyeru dapat kepada ikut Rasul. okey, menyeru ikut Rasul. Kalau tak ikut Rasul apa jadi? Dapat azab. Dapat azab. Lawan bagi surah Al-Fat ni lah maksudnya. Iya, benar Kak. Betul. Dia menjadi lawan kepada surah Al-Fatah. Maknanya kaum Ad yang duduk dekat Al-Ahqaf tadi, mereka dapat kebaikan ke? Mereka dapat keburukan? Keburukan dekat Al-Khaf tu. Mereka dapat keburukan. Mereka dapat kebinasaan. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu beriman kepada Nabi mereka. Apa berkaitan dengan penduduk Mekah, Arab musyrikin? Adalah faedah, adalah dia punya berkaitan. Sebab apa? Sebab Rasul yang Allah utuskan kepada kaum Ad itu juga misi dakwahnya sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat bagaimana susunan surah tu dia membuat perbandingan sebenarnya antara maksudnya surah Al-Ahqaf menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada kesan buruk apabila tidak mahu beriman, mempercayai Allah dan Rasul. Tapi suratul Fatah merujuk kepada apa? Kebaikan jika beriman kepada Allah dan Rasul yang Allah hantar tadi. Okey, tapi surah Muhammad tu juga apa? Muhammad tadi ingat tak? Okey, kalau kita gabung kesemuanya adalah bukan sekadar mereka dapat kebinasaan di dunia seperti azab angin dalam surah Al-Ahqaf tadi itu, bahkan nanti di hari akhirat amal-amal kaum Ad itu tidak akan diambil kira walaupun mereka masa dekat dunia tu pernah buat sebarang kebaikan. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan apa? Mengingkari Rasul. Sama juga macam orang-orang Islam seperti mana kita belajar dekat surah Muhammad tadi. Seolah-olah masuk surah Al-Fatah ni surah yang menjelaskan nak nampak
kemenangan, kejayaan, hasil ikut cakap Muhammad ni dekat dunia ni kita seselamat dah daripada azab tu. Tak seperti penduduk Al-Ahqaf. Dalam masa yang sama, dekat dunia ni kita dapat banyak kemenangan. Lepas tu di akhirat nanti kemenangan yang paling besar apa? Allah tidak membatalkan amal-amal yang kita lakukan. Bayangkan, kalau kita pemurah dekat dunia ni, sedekah, tiba-tiba Allah Ta'ala tak kira amal tu. Sebab apa? Kerana iman kamu rosak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan dipandang entengnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau ada mana-mana pendakwah yang mengajak kita supaya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, jangan dipandang ringan dakwah itu. Kerana dia ada kaitan dengan tujuan surah Al-Ahqaf, surah Muhammad dan juga suratul Fatah. Itulah faedah kita memahami Al-Quranul Karim berdasarkan kepada surah-surah yang Allah letakkan di dalam Quran. Baik, selesailah surah Al-Fatah. Jadi kita pergi kepada surah Al-Hujurat. Okey. Surah Hujurat ni pula, apa kaitan dengan Rasul? Okey. Kita kena kembali memahami apa makna Al-Hujurat. Siapa boleh kongsi apa makna Al-Hujurat tu? Bilik-bilik. Okey. Surah tu adalah tentang bilik-bilik. Bilik-bilik siapa? Para isteri Nabi. Ya, para isteri Nabi. Ada kaitan tak dengan Nabi SAW? Ada. Ada kaitan. Okey. Surah Al-Hujurat ni, dia seperti menyambung kepada perbincangan beriman kepada Rasul. Seolah-olah surah Hujurat ni kata, kalau kamu semua nak beriman kepada, maksudnya macam ni, surah Hujurat ni kata soalan ni, kalau kamu nak dapat kebaikan, nak dapat faedah beriman kepada Rasul ni, kamu kena penuhi mana-mana maklumat yang ada pada surah Al-Hujurat. Kan kalau surah Hujurat ni juga, kalau kita sambung dengan surah Muhammad tadi, dia akan memberi jawapan ciri-ciri beriman kepada Nabi SAW ada dijelaskan juga dalam surah Hujurat. Macam itu. Surah Hujurat ni tentang apa? Dia adalah tentang adab, tentang etik, tentang akhlak yang sempurna. Apa kaitan dengan Nabi SAW? Okey, kaitannya adalah Rasulullah SAW ini, kalau kita nak berkomunikasi dengan Nabi, nak bercakap dengan Rasul, kan, nak bertanya kepada Rasul, nak jumpa Rasul, kita tak boleh samakan Rasul ni macam kawan kita. Tak boleh. Kalau dengan kawan-kawan kita, mungkin kita boleh maki dia ke, bukanlah boleh maki tu boleh, tak, maksudnya kita boleh gurau tu macam gurau lebih-lebih, kita boleh panggil nama saja kan. Tapi dengan Rasul tak macam tu. Kita kena lebih beradab, penuh dengan SOP-nya. Itulah surah Hujurat. Bayangkan kalau kita, amal kita boleh terhapus, boleh Allah hapuskan disebabkan dengan Rasulullah SAW, dia ada kaitan dengan akhlak kita. Okey, surah Hujurat adalah surah yang Allah nak berikan kita panduan macam mana adab-adab kita
berhadapan dengan Rasul, bercakap dengan suara yang macam mana. Nak panggil Rasul tu jangan panggil Muhammad, Muhammad je, panggillah dengan pangkat wahai Rasulullah, macam tu. Nak tahu pecahan cerita adab-adab itu, kita kena tengok nanti pada segmen ayat, insya-Allah bahagian yang kedua kita akan sebutkan pecahan adab-adab itu. Kerana surah Hujurat surah membentuk akhlak yang sempurna. Sempurna tu maknanya dia merangkumi semua jenis manusia. Bukan sekadar adab kita dengan Allah dan Rasul, tapi melibat juga adab kita dengan siapa? Dengan orang di sekeliling kita. Adab dengan masyarakat perlu juga diambil kira. Dan kalau tuan-tuan buka dekat surah Al-Hujurat, tuan-tuan akan menemukan pengulangan perkataan Rasul ini sebanyak 5 kali. Ada kaitan dengan adab tak? Ada kaitan dengan adab. Nak tahu 5 kali tu dekat, Allah, saya terlupa nak bawa tunjukkan dia. Okay, tuan-tuan boleh, tak apa, esok saya akan tunjukkan. Cuba cari dekat surah Al-Hujurat tu, ayat nombor 1, 3, 7, nombor 14 dan juga nombor 15. Cuba tak perkataan Rasul. Rasul ni apa? Utusan. 5 kali Allah ulang. Menunjuk kenapa sampai perlu diulang 5 kali. Mengingatkan kepada kita Nabi Muhammad itu, ia adalah utusan Allah. Kalau agung pun kita boleh muliakan, kalau raja sultan pun manusia boleh muliakan, apatah lagi kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sebab tu dia ada kaitan dengan akhlak yang sempurna. Okey, selesailah surah Hujurat. Okey. Kemudian kita masuk kepada surah Qaf. Okey. Surah Qaf. Apa maksud Qaf? Apa maksud Qaf? Qaf. Huruf Qaf tu, huruf muqatta'ah tu ke? Iyalah, betul lah. Surah Qaf adalah salah satu huruf abjad lah. Qaf kan. Okey. Tetapi surah Qaf ni juga ada yang menemukan dia adalah huruf yang awal tentang kalimah qiyamah. Qaf tu huruf Qaf, tapi ada kaitan juga dengan penyebutan qiyamah. Huruf Qaf kan depan dia kan qiyamah. Kita orang Melayu sebut kiamat. Nampak macam huruf Kaf, tapi sebenarnya huruf Qaf. Sepatutnya qiyamah. Itu ada kaitanlah dengan huruf Qaf. Dan surah Qaf ini memang ada kaitan dengan kiamat. Sebab itu kata Dr. Ali Hassan Arfat, dia mengatakan surah Qaf, surah yang Allah nak paparkan, Allah tunjukkan bukti kekuasaan Allah untuk menjadikan hari kiamat. Itulah surah Qaf. Ada kaitan dengan nama Qaf itu, Qiyamah. Jadi surah Qaf itu sendiri adalah surah yang Allah membuktikan kedatangan hari kiamat itu wujud dan bagaimana Allah membangkitkan semula manusia itu di hari kiamat. Ataupun mudah nak ingat, dia tulis je ringkas tema surah tu tentang apa? Kehidupan dan kebangkitan semula. Kehidupan dan kebangkitan semula di hari kiamat. Itulah surah Qaf.
kehidupan dan kebangkitan semula. Okey, apa perkaitan surah Qaf dengan surah Al-Ahqaf? Kalau surah Al-Aqaf orang yang bangkitkan dalam keadaan rugi. Ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan kalau ada kehidupan semula di akhirat, dibangkitkan semula di akhirat, apa jadi dengan uh, uh, penduduk Al-Ahqaf tu? Mereka angkat di akhirat. Mereka akan hidupkan kembali tak? Mereka akan hidupkan kembali dan mereka nanti akan mendapat azab di hari akhirat. Okey. Jadi yang kita duk belajar tadi tentang tujuan surah Al-Ahqaf, tujuan surah Muhammad, tujuan surah apa tadi kita belajar surah Al-Fatah, kan? Ada kaitan dengan Qaf. Kemenangan yang paling besar sekali adalah kemenangan di hari akhirat. Macam mana dapat kemenangan yang terbesar di hari akhirat? Dia ada kaitan dengan surah-surah yang kita sebutkan tadi. Di antaranya apa? Di antaranya adalah terima Nabi Muhammad itu seorang Rasul, utusan Allah. Okey, ikut apa yang dia katakan. Sekalipun kita tak suka apa pun. Kan Nabi suruh pergi berperang, ikut. Apa saja. Lepas tu, kalau dapat kemenangan yang besar di hari akhirat, ada kaitan juga dengan adab, ada kaitan juga dengan akhlak yang perlu kita sempurnakan. Okey. Itulah surah Qaf. Jadi ringkasan surah Qaf ni ingat je. Tema dia tulis kehidupan dan kebangkitan semula di hari akhirat. Habislah surah Qaf. Okey. Kita tengok surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ni separuh ayat, 30 ayat dekat juzuk ke-26, 30 ayat dekat juzuk yang ke 27. Okey, tapi kita terus pergi kepada Az-Zariyat. Okey. 60 ayat surah Az-Zariyat ni dia ada kaitan dengan surah Qaf tadi. Cuba kita lihat Zariyat tu tentang apa. Az-Zariyat adalah surah dia, tujuan surah ni Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita bahawa Allah lah yang akan membangkitkan manusia yang telah Allah matikan. Sebagaimana Allah itu ialah pemberi rezeki. Az-Zariyat ni sebenarnya dia nak merujuk kepada siapa? Nak merujuk kepada kekuasaan Allah tu. Kalau Qaf kata, kalau surah Qaf, kalau adalah mana-mana manusia yang dia degil juga, dia tak nak terima, tak nak terima. Ya ke Tuhan tu boleh menghidup dan membangkitkan semula manusia dah mati? Surah Az-Zariyat bagi jawapan. Surah Az-Zariyat kata apa? Yang akan menghidupkan, yang akan membangkitkan manusia yang telah mati itu siapa? Tu yang bagi kamu rezeki tu. Yang bagi kamu rezeki tu. Yang bagi kamu rezeki itulah yang akan menghidupkan kamu semula di hari akhirat. Yang membagi rezeki, yang menghidupkan kamu di akhirat itulah yang telah menghantar seorang manusia namanya Muhammad. Jadi kalau Muhammad ini Rasul dalam hujurat tu, maka jangan kamu buat biasa-biasa saja dengan Muhammad. Kena ada adab dengan dia. Dan kalau Muhammad itu adalah Rasul, maka berimanlah dengan Nabi SAW. Sama juga, Allah lah juga yang telah menghantar Nabi Allah Hud kepada kaum Ad. Apa dah jadi kepada mereka? Okay. Inilah perkaitan di antara satu surah dengan surah yang lain. Kita belajar dari sudut tujuan. Okay. Kenapa saya paparkan tujuan surah ni sebenarnya?
saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan secara tak langsung perkaitan di antara susunan surah-surah dalam Al-Quran. Perkaitan tu sebenarnya kita boleh nampak walaupun kita tak masuk ayat lagi, kita dah boleh nampak pada tujuan-tujuan surah. Dia saling berkaitan di antara satu dengan yang lain. Kalau orang belajar nama surah pun, dia dah boleh kaitkan dah tu sebenarnya. Perkaitan Al-Ahqaf, apa kaitan dengan nama Muhammad, apa berkaitan dengan nama Al-Fatah, apa berkaitan dengan nama Al-Hujurat, apa berkaitan dengan nama Al-Zariyat. Okey, apa maksud Zariyat, tuan-tuan perempuan? Apa maksud Al-Zariyat? Angin yang menerbangkan. Angin yang Menerbangkan. angin yang menerbangkan. Okey. Angin yang menerbangkan tu, angin tu kaitan dengan angin apa? Angin Angin yang sangat rahmat. kuat. Angin yang baik. Ya, angin yang baik yang membawa rezeki. Sama tak macam angin dalam surah Al-Ahqaf tu? Tak, beza. Yang tu angin-angin yang bawa azab. Ya, angin yang membawa azab. Nampak tak? Bagaimana juzuk yang ke-26 ini kita masuk dengan perkara apa, keluar dengan perkara apa. Boleh kaitkan tak? Boleh nampak tak? Nampak, Ustaz? Ha. Dia bawa pada juzuk depan bermula dengan angin yang bawa azab, berakhir dengan angin yang bawa rahmat. Ya, benar. Jazakumullah khairah. Kita masuk juzuk 26 ni, Allahu Akbar, kita takutnya, subhanallah, hebatnya angin Allah ni yang membinasakan kaum Al-Ahqaf. Tapi apabila kita nak keluar daripada surah apa? Keluar daripada juzuk yang ke-26 ni, angin yang apa? Angin yang zarwa, angin yang wiqra, angin yang yusra, angin yang fal muqassimati amra. Macam tu. Ada perkaitan dia. Kan? Jadi hujungnya adalah siapa pemilik angin tu yang boleh bawa dua bentuk angin tu? Allah Jawapan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang telah menghantar rasul-rasul kepada manusia. Seperti mana Allah pernah menghantar Nabi Hud, Allah juga pernah menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan pernah tengok, pernah biasakan dengan kedutaan kan? Kita panggil embassy kan? Okey. Dia ni orang kedutaan. Kenapa? Siapa yang hantar dia? Malaysia hantar dia sebagai duta. Lepas tu kan kita tengok kereta duta-duta ni berbeza kan? Diplomat-diplomat tu. Sebenarnya Nabi ni, itulah sebenarnya yang kita boleh kata contoh, Nabi ni adalah duta Allah. Nabi ni adalah diplomat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang yang biasa-biasa. Jadi, duta Allah tu nak sampaikan apa? Dia nak sampaikan maklumat tentang apa? Mengingatkan tentang hari kiamat. Hari kiamat ni wujud. Hari kiamat ni ada. Jadi kamu semua kena dengarlah cakap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah juzuk yang ke-26. Seberingkaslah yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah besok pagi kita akan lengkapkan juzuk yang ke-26 ini dengan melihat pembahagian kumpulan-kumpulan ayat. Moga-moga hari ini kita dapat banyak manfaat. Kita semakin seronok nak baca Quran sebab kita faham. Walaupun kita belum faham keseluruhan ayat, tapi kita dah faham benda yang paling utama sekali, iaitu tujuan kita memahami surah. Itu sebenarnya penting sangat tujuan. Kan? Macam kita puasa.
Kenapa tuan puasa? Tuan nak cari apa pada puasa? Takwa. Ya, kita nak membina takwa. Takwa tu nanti bawa kita ke mana takwa tu? Kita tahu kan, takwa tu sebenarnya, ya, takwa ni nanti akan membawa kita menjadi manusia yang dijauhkan oleh Allah daripada api neraka, dijauhkan oleh Allah daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita buat satu ibadah, kita faham tujuan dia, maka kita akan cari jalan untuk merealisasikan tujuan tu. Tapi kalau kita ikut-ikut dia orang puasa, kita puasa, habis kita. Kita akan keluar daripada Ramadan ini tidak memenuhi objektif yang Allah kehendaki. Sama juga Allah turunkan Al-Quran, ada tujuan dia. Jadi kita kena carilah apa tujuan surah-surah yang kita baca. Jadi siapa yang dah ikut daripada sinopsis juzuk 1 sampailah juzuk yang ke-26 yang telah merangkumi lebih kurang 51 surah, saya yakin tuan-tuan dah jumpa 51 tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tujuan itu berada pada setiap surah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau faham tujuan-tujuan itu, maka kita juga dapat memahami tentang penurunan kitab-kitab yang sebelum ini, seperti mana kita belajar pada slot pagi tadi. Okay, moga-moga Allah sentiasa memberikan kita kefahaman yang mendalam. Ya, nanti kalau bulan Ramadan ni banyaklah kalau doa, maka antara doa yang di antara doa yang kita minta kepada Allah, minta Allah Ta'ala fahamkan kita tentang Quran. Doa minta pada Allah. Minta pada Allah tu kan, ya Allah, ajarkanlah aku apa yang aku tak faham tentang ayat-ayat Quran ni, mana-mana yang aku tak nampak ayatnya, tak faham-faham, ajarlah ya Allah. Sebab ayat Quran ni kadang-kadang dia ada yang tersurat, dia ada yang tersirat. Minta Allah. Kemudian minta Allah bersihkan jiwa supaya mudah nak faham Quran ni. Dan apabila baca Quran ni, biarlah ada rasa tu. Baca Al-Quranul Karim. Minta Allah doakan semoga hati kita ni mudah tersentuh. Apabila orang baca Quran, dengar kalimah Allah, hati kita gementar. Iman kita bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan. Bahagian yang pertama, juzuk yang ke-26. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi jam 10.30 keesokan harinya untuk menyempurnakan juzuk yang ke-26. Okey, ada lagi 2-3 minit. Ada sebarang persoalan, pertanyaan tuan-tuan yang Allah rahmati, yang Allah kasih sekalian? Ustaz, ya. untuk mendapatkan dari juzuk 1 sampai ke yang 24, boleh dapat ke YouTube Ustaz ke? Kak Liza, tolong jelaskan Kak. Puan ada sekejap ni, ada dalam ruangan chat ni, saya dah letak link semua kat dalam ni. Nanti Puan ambil kejap ya, saya copy lagi sekali. Tapi saya tak ada termasuk ke situ. Link mana ya? Di handphone saya tak ada. Tadi dalam ruangan chat Zoom ni sekarang. Puan ada dalam Telegram. Saya pakai iPad. Ya, faham. Dekat Zoom ni ada dia punya ruangan chat kan? Puan ambil dekat situ. Dari Telegram ya? Bukan, dekat dalam Zoom tu, dalam aplikasi Zoom tu kan ada tulisan apa kat bawah tu? Ada gambar mikrofon kan? Share content ya. Bukan, dekat Zoom tu ada gambar mikrofon, ada gambar video
start video. Ini gambar Ada security. Partisipan ya. Okey, lagi. Sebelahnya. Sebelah dia ada macam kotak dia tulis chat kan. Puan ambil klik dekat chat tu. Klik dekat chat tu. Okey, jumpa. Meeting chat. Dia tulis meeting chat. Tak keluar pun. Okey, kalau tak ada nanti kita letak dekat Telegram nanti. Boleh. Puan kalau puan ada kat Telegram, nanti saya letakkan dekat Telegram dan juga dalam Mungkin WhatsApp. saya tidak termasuk ke grup dalam Telegram tu, tapi saya gunakan juga Telegram. Oh, kena bagi link. Kalau macam kan, okey, kena dapatkan. Okey, sekarang ni macam mana puan dapatkan info kelas ni, daripada mana? Info kelas ni daripada kelas kita dengan Datin Hani. Ini surau di Ceras, karena kami banyak kelas dengan Datin Hani itu sama-sama. Kita suka share dia punya ini link tu. Puan bagi dekat saya nombor telefon pun tak apa. Nanti saya masuk dalam grup. 012 nak masuk ke mana, karena di sini pun Okey, kita puan bagi nombor 012